Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang saya kasihi sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, pertama dan selamanya kita rafakkan setinggi kesyukuran kepada Allah kerana dengan izinnya kita masih lagi diberi banyak kelebihan, pelbagai nikmat yang tak terhitung banyaknya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika sekiranya kamu hitung nikmat Allah, nescaya kamu tak akan terhitung banyaknya. Salah satu daripada nikmat yang Allah kurniakan kepada kita adalah ketenangan jiwa. Salah satu daripada nikmat yang Allah bagi kepada kita adalah keadaan kita yang memungkinkan untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Sementara lagi kita sudah hampir dengan bulan Ramadan Al-Mubarak. Kurang daripada 10 hari lagi. Tuan-tuan, marilah sama-sama kita menginsafi, bertaubat kepada Allah, selalu menyebut astaghfirullah wa atubu ilaih, atau dengan menyebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, serta banyak zikir-zikir, banyak ucapan-ucapan yang dipuji oleh Allah, yang mana memberi kekuatan kepada jiwa kita dan ketenangan. Lebih besar daripada itu mendapat keredaan Allah dan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Bermula malam ni sampailah kepada malam Ramadan, saya nak mentajukkan perbincangan pada malam ni adalah dengan tajuk yang kita namakan sebagai murajaah Ramadan dan fiqhus siyam. Murajaah berkenaan dengan Ramadan dan juga berkenaan dengan fiqh yang terwujud dalam puasa itu. Tujuannya tak lain tak bukan kerana kita nak menghadapi ibadat puasa dengan penuh makrifah dan ilmu, supaya kita buat dan lakukan ibadat puasa dan kita masuk Ramadan di mana kita mengharapkan kita akan diperbanyakkan untuk pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita raih pahala. Justru pada malam ni saya terpanggil untuk membaca satu buku, Ramadan Al-Mubarak, Fadilat dan Hukum Puasa. Satu buku yang kami karyakan sekian lama dan tambah, yang terkandung padanya pelbagai, dan boleh rojok dan boleh tengok di perpustakaan Pustaka Cahaya Kasturi, atau lain lagi untuk kita dapat manfaat, insya-Allah. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah, perkara pertama yang kita nak bincang adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada kita untuk berdoa. Berdoa ini bukan pada waktu ni, tapi sejak masuk Rejab lagi sampai Syaban, di mana doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar adalah Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban wa barik lana fi Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Rejab dan Syaban, dan berkatilah kami pada bulan Ramadan. Hadis ni adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Al-Baihaqi. Seorang soleh yang terkenal zaman dulu bernama Muhammad ibn Harun Al-Balkhi, dikatakan beliau ini asalnya dia orang saleh.
asalnya terkenal dengan perangai jahat, suka minum arak, ketagih. Tiba-tiba datang pada akhir Syaban, sedang dia mabuk dan ibunya memarahinya. Selepas diberitakan bulan Ramadan datangnya, maka dia meninggalkan tabiat arak, bertaubat dan akhirnya menjadi hamba Allah yang benar-benar saleh. Inilah mulianya Ramadan. Maka mungkin kita boleh ambil dengan semangat bulan Ramadan ini kepada mereka yang ketagih rokok, vape, rokok elektronik. Kita ambil semangat Ramadan dengan nafas yang baru. Kita tinggalkan semuanya itu dan kita jadi insan yang sihat. Saya pernah dengar beberapa kenyataan dan boleh tolong sahkan. Antara juga yang membawa kepada penyakit COVID ini, ada kaitan juga sebahagiannya mudah kepada orang yang ketagih rokok. Justru marilah sama-sama, walaupun bukan itu sebab yang utama, tapi kami telah nyatakan dalam pandangan kami berkenaan rokok ini banyak sangat mudarat berbanding dengan manfaat yang kita perolehi. Pembaziran sudah barang tentu, merosaknya kesihatan tidak dipertikaikan lagi. Gejala seperti itu cukup untuk memusnahkan kehidupan yang selesa, yang sihat, yang segar, tetapi dia mengundang pelbagai risiko penyakit dan juga mudarat. Sidang hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita mulakan pada malam ni berkenaan dengan Ramadan, definisi, fadilat dan catatan kemenangan. Setakat mana yang kita sempat, kita akan bincang. Kalimah Ramadan ini sebagaimana yang disebut dalam kitab Al-Misbah Al-Munir dan juga Mukhtar As-Sihah, bahawa kalimah Ramadan daripada Ramad, di mana ia adalah salah satu daripada maksud Ramadan ini, satu bulan yang kita kenal, yang kita makruf, iaitu antara Syaban dan Syawal. Ramad ini maknanya panasan. Batu kerikil yang duduk di tengah panah di padang pasir, datangnya terik matahari menyebabkan panas batu kerikil tersebut. Tiba-tiba, dah lama, sekian lama tengah panas ni, capur pula angin, capur pula ribut pasir. Akhirnya batu-batu itu menjadi berkarak, berlumut, berdaki, sehingga satu ketika datangnya hujan. Bila hujan datang menyimbah dan mencurah air, akhirnya batu-batu itu jadi bersih. Kemudian datang pula cahaya matahari memancar, menyebabkan panahan tersebut menjadikan sinaran cahaya matahari itu yang terkena kepada batu-batu itu, maka ia tersilau sehingga mata nak tengok pun imbasan cahaya itu seolah-olah pantulan cermin yang begitu menyilau mata kita. Dek kerana bersih, suci, maka begitulah sebagaimana kata Syekh Syarawi, Ramadan yang menunjukkan kepanasan, begitu juga kepanasan dalaman bagi manusia dengan sebab kehausan yang melampau. Begitu juga maksudnya yang lain, pasir yang panas. Maka akhirnya dengan sebab Ramadan, yang mana makna hissi itu dipindahkan kepada makna maknawi,
dengan sebab seseorang itu bermujahadah, melakukan ibadat puasa, berdoa kepada Allah, bersungguh-sungguh, melakukan yang sunat, berterawih, melakukan perkara-perkara yang menambahkan lagi kebaikan, membaca Quran, tadarus, tadabbur, tafsir, menghayati, mengimani Al-Quranul Karim. Akhirnya, rasa yang terwujud pada jiwaan seseorang itu menatijahkan sebagai petunjuk dan hidayah yang dinyatakan hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itulah sifat Al-Quran. Makanya, dengan pembersihan madrasah Ramadan yang dilalui, akhirnya dia keluar menjadi insan Rabbani, menjadi insan yang bersih kerana Ramadan. InsyaAllah kita mulakan perbincangan kita selepas kita mengetahui berkenaan dengan mukaddimah makna Ramadan. Kita lihat juga fadilat Ramadan dan doa. Pertama daripada hadis Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa sebaik sahaja datangnya bulan Rajab lagi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Hadis ni kami telah terjemahkan tadi. Hadis riwayat Imam Ahmad dan juga Imam Al-Baihaqi. Hadis yang kedua, bila malam itu malam Ramadan kita tengok anak bulan. Sebagaimana Talhah bin Ubaidillah menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa bila melihat anak bulan Ramadan. Yang ini kita kena amalkan. Bila malam diumumkan anak bulan nampak, maka kita bacalah doa. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Ya Allah, naungilah kami dengan keamanan dan keimanan serta keberkatan, keselamatan dan kesejahteraan serta Islam. Tuhanku dan Tuhanmu, yakni Tuhan anak bulan itu adalah Allah. Doa ni dah kita berapa puluh tahun dah duk sambut Ramadan. Apakah kita baca doa ini? Pendek. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Doa ini kita boleh ulang-ulang. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Alangkah baiknya apabila kita boleh beramal dengan doa seperti itu. Begitu juga seperti hari-hari ini. Hari-hari ini maksud saya hari sebelum datangnya Ramadan. Bila belum datangnya Ramadan, apa yang kita nak lakukan? Kita boleh lakukan, antaranya adalah baca doa. Ni 20 berapa Rejab, 20 berapa Syaban ni contohnya, dekat dah nak Ramadan. Salah satu doa yang kita hendaklah baca, sebagaimana ramai salafus salih yang membacanya kerana nak dapatkan Ramadan, iaitu Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadan li wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, sejahterakanlah aku sehingga datangnya bulan Ramadan. Sejahterakanlah Ramadan itu bagiku dan terimalah dariku ibadat pada bulan itu. Ya Allah, sejahteralah bagiku bagi bulan Ramadan dan sejahteralah Ramadan untukku dan terimalah dariku ibadat pada bulan Ramadan. Apa maknanya tuan-tuan? Hadis ini ada kata riwayat yang dhaif daripada At-Tabarani dan Ad-Dailami.
Ada kata ini adalah doa salafus salih berdasarkan riwayat yang dikatakan itu. Tapi maknanya tak salah, cuma cukup menarik. Bila dia ajar Allahumma sallimni li Ramadan. Ya Allah, sejahterakanlah aku sehingga datangnya bulan Ramadan. Maknanya kita nak masuk bulan Ramadan, kita harap bila sampai bulan Ramadan dan kita berada pada bulan Ramadan, kita sejahtera, kita sihat, kita tak sakit, kita tak demam, kita tidak kena COVID-19, wal'iyazabillah, kita tak kena penyakit yang menggerungkan. Kita nak kita masuk Ramadan dengan tubuh badan kita yang sihat. Kenapa? Kerana ini adalah peluang untuk kita beramal dan beribadat. Tapi orang sakit macam mana tuan-tuan? Bertarung dengan penyakitnya itu menyebabkan tumpuan untuk ibadat kadang-kadang hilang separuh, bahkan kadang-kadang amat-amat banyak. Atas asas itulah kita kena ingat, kita kena doa ke Allah, biar Allah jadikan kita sihat sejahtera. Masuk Ramadan ini dalam keadaan siap siaga. Bayangkan orang yang pergi duduk di hospital, orang yang sakit, wal'iyazabillah, macam mana keadaannya. Dan selamatlah Ramadan untukku. Ini yang kedua. Apa makna selamatlah Ramadan untukku? Ramadan sendiri pun kita minta selamat. Apa makna? Allah tak jadi kita sakit, Allah sihatkan kita. Tapi Ramadan yang ada tempat kita ini menyebabkan kita tak selamat. Contoh, setengah sahabat-sahabat kita di tempat yang mana berlaku peperangan sedara atau apa-apa pertempuran, walaupun tubuh sihat, nak ke masjid pun tak boleh. Dalam keadaan ni pun susah. Dan kita doa kepada Allah, mudah-mudahan wabak COVID-19 ini Allah angkat, Allah sembuhkan penyakit orang yang sakit, Allah angkat sebarang bentuk wabak ini, Allah gantikan dengan kesihatan, keamanan. Yang kita doa kepada Allah siang dan malam, kerana kita rindukan suasana tarawih pada bulan Ramadan. Kita rindukan suasana mengihya Ramadan. Maka semuanya itu dapat dilakukan jika sekiranya keadaan pulih dengan sebaiknya. Justru munajatlah, doalah, adulah kita semua kepada Allah. Mudah-mudahan Ramadan begitu indah untuk kita. Wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, terimalah dariku ibadat pada bulan Ramadan itu. Dahlah kita sihat, kita baik. Ramadan yang berada di tempat kita juga memungkinkan kita ibadat kepada Allah dengan tenang, dengan baik, dengan selesa. Makanya kita harap dengan kedua-dua itu, dan kita zahirkan ubudiyah kita kepada Allah, melayakkan kita mendapat penerimaan daripada Allah. Allah terima dan Allah makbulkan doa kita. Allah jadikan apa yang kita lakukan itu dalam mizan hasanat kita pada hari yang dinyatakan Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tak mungkin memberi manfaat oleh harta benda dan anak pinak, hanya yang datang menghadap Allah dengan hati yang sejahtera. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, menariknya bulan Ramadan ini disebut dalam Al-Quranul Karim dengan kalimah syahru. Syahru Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan. Walaupun ada khilaf ulama boleh tak sebut Ramadan ataupun kena sebut bulan Ramadan.
adalah perbahasan dari segi fiqahnya, dari segi hadisnya, tapi yang masyhur menyatakan boleh berdasarkan kepada riwayat Bukhari dan Muslim, dan lain lagi bila Nabi sebut iza jaa Ramadan, bila datangnya Ramadan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, soalan seterusnya ialah, apakah dia keistimewaan Ramadan? Maka di sini satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza jaa Ramadan, futtihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Apabila menjelmanya Ramadan Al-Mubarak, nescaya dibuka pintu-pintu syurga, ditutup pintu-pintu neraka, dan syaitan-syaitan dibelenggu. Apakah maksud hadis ini? Al-Qadhi Iyad berkata, boleh ditafsirkan secara zahir dan hakikat yang nyata, yang mana pintu-pintu syurga memang dibuka, pintu-pintu neraka memang ditutup, syaitan-syaitan dirantai sebagai tanda kemuliaan bulan Ramadan dengan masuknya Ramadan. Di samping syaitan dirantai untuk menegah mereka daripada mengganggu, memperdaya orang-orang yang beriman. Artinya, mengikut Qadhi Iyad, bahawa ia ditafsirkan secara zahir. Kalau tafsir secara ini, perkara yang mungkin kita dapat mengambil hukumnya adalah, atau faedah serta pengenalannya adalah, syurga dan neraka sudah wujud. Kerana bahasa yang menyebut iza jaa Ramadan futtihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar. Bila datang Ramadan, telah dibuka pintu-pintu syurga, maknanya syurga tu ada lah, dan neraka tu ada. Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah dalam kitabnya Ithaf Ahlul Islam bi khususiyati as-siyam menyebut, diambil daripada hadis ini bahawa pintu syurga dibuka dan pintu neraka ditutup mengikut hakikatnya. Sama juga sebagaimana kata Al-Qadhi Iyad. Ini untuk menggambarkan kepada malaikat dan lainnya berkenaan bulan Ramadan dan pahalanya. Hebat. Berkenaan dengan ikatan dan belenggu syaitan ini, termasuk hakikat demikian pada kebanyakan masa atau secara majaz, kinayah daripada menahan perbuatan jahat dan tipu daya kepada manusia. Hal ini ada kebenarannya, di mana dalam kitab Ahkamus Siyam, Dr. Muhammad Uqlah menyebut, iaitu maksud tambatan atau ikatan ialah kurang godaan dan menyakiti mereka. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, pertama, bila Nabi SAW sebut wasuffidatis syayatin, syaitan-syaitan ditambak, dirantai. Dalam riwayat yang lain disebut wasulsilatis syayatin, dirantai syaitan-syaitan. Ada yang diriwayat menyebut wasulsilat maradatul jan, dirantai jin-jin yang ganas. Maka sebahagian itu menunjukkan bahawa ia menafsirkan sebahagian dengan sebahagian yang lain. Apa makna dirantai? Pertama, hakikat ia. Kedua, dirantai dengan makna semangat untuk buat ibadat, untuk buat maksiat, hasil daripada puasa yang kita lakukan itu menjadi benteng, menyebabkan kita tak terpedaya dengan syaitan dan iblis. Artinya mereka ni ditambak. Antaranya bila seorang tu berpuasa, maka pembuluh darahnya itu yang menjadi aliran tempat syaitan
Dia tidak sebagaimana ketika kita makan dan ketika kita kenyang. Sebab itu dalam hadis menyebut, inna syaitan yajri min ibni adam majrad dam fadayyiku majariyahu bilju'. Sesungguhnya syaitan berjalari pada pembuluh-pembuluh anak Adam ni, pembuluh darah, sebagaimana mengikut aliran darah, maka hendaklah kamu sempitkannya dengan lapar, yakni kamu berpuasa. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, hadis riwayat Bukhari tadi dan juga Muslim menunjukkan kepada kita dengan tafsiran yang lain juga, dengan makna keberkatan bulan Ramadan menyebabkan manusia graf ketaatannya cukup banyak dan semangat melakukan maksiat berkurangan. Justru layaklah dia masuk syurga dan layaklah dia selamat daripada api neraka, dan layaklah dia mendapat menjadi hamba Allah yang saleh, yang selesa, dek kerana tidak diganggu oleh syaitan dan iblis. Maka itu juga sebahagian daripada tafsiran para ulama berkenaan dengan hadis yang kita bacakan tadi, iza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin, seperti riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pada bulan Ramadan ini terdapat 5 keistimewaan yang insya-Allah kita baca satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadis ni hadis panjang riwayat Ahmad. Jadi saya baca sebahagiannya, lantaran itu saya terus terjemah, dan selepas itu kita sambung lagi, kita terjemah lagi, kita huraikan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Utiyat ummati khamsu khisalin fi Ramadan lam yu'taha ummatan ghairuhum." Dikurniakan kepada umatku 5 perkara bila tiba dan masuknya Ramadan, yang sebenarnya tak diberi pun kepada sesiapa pun mana-mana umat selain daripada umat aku, yakni umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Nabi kita-kitalah. Ada 5 tuan-tuan kelebihan yang ini terkhusus bila masuk Ramadan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Justru kita kena ambil. Apa dia? Pertama, khulufu famis saimi atyabu indallahi min rihil misk. Bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau kasturi. Pertama, yang kita akan bahaskan dari segi fiqhus siam, berkenaan siwak, berkenaan bergigi dan seumpamanya, bau mulut orang berpuasa. Apa makna bau mulut orang berpuasa? Manusia ni dapatan kajian dibuat, bila dia puasa, dia tak makan, maka wap daripada perut dia itu naik ke mulut dia. Bila dia buka mulut, kadang-kadang berbau. Sama ada kerana kita diam yang lama, tutup mulut, ataupun kerana kesang daripada makanan yang kita hadam, yang ada dalam perut kita, yang akhirnya bila kita buka mulut kita dalam tempoh yang tertentu yang kita tak makan, maka terlahirnya bau mulut tu. Hadis ni bukan bermakna bila bau mulut lebih harum di sisi Allah daripada bau kasturi, bukanlah disuruh kita pergi kat orang kita buat hah gitu, bukan macam tu. Tapi ini di sisi Allah pada hari akhirat kelak. Dan bukanlah bermakna kita tak boleh nak bersugi, nak pakai klorin, bukan pakai klorin, pakai Listerine dan seumpamanya, bukan tak boleh. Yang ini insya-Allah kita akan bincang pandangan para ulama satu persatu
berkenaan dengan ni. Cumanya bila bau itu, kalau kita dapat elakkan kurang bau tu, bukanlah satu kesalahan, supaya apabila kita berinteraksi dengan orang mudah. Cuma sekarang ni taklah payah sangat, sebab zaman COVID-19 ni kita bercakap, kita ada social distancing jauh tu, satu. Yang kedua, kita pakai mask. Jadi mulut kita tu sekadar kat mask begitu je lah. Yang lain lah tak barulah. Itu pun bagus juga kalau kita tengok. Kedua, watastaghfiru lahumul malaikatu hatta yuftir. Malaikat mengampun mereka sehingga ia berbuka puasa. Dalam kepuasaan itu, lepas kata nawaitu sauma ghadin, niat puasa, masuk puasa, mereka ada istighfar kat dia, Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu. Jadi kita kalau malaikat istighfar, betapa banyaknya kelebihan. Jadi ambil peluang berpuasa, jangan kita tak puasa. Kita kalau kita tengok orang baik, orang soleh, orang alim, tolong istighfar, tolong berdoa kat kita, kita seronok. Bayangkan malaikat yang sifatnya la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dia sekali-kali tak derhaka kepada Allah apa yang Allah perintah, dan dia akan lakukan apa yang diperintahkan. Itulah sifat malaikat. Dia tak derhaka kat Tuhan. Yang seterusnya, wa yuzayyinullahu kulla yawmin jannatahu wa yaqul yushiku ibadi an yakuffu anhum al-mu'anata wal aza wa yasiru ilaika. Yang ketiga, Allah mempercantikkan syurganya setiap hari. Kemudian Allah firman, hampir-hampir hamba-Ku yang saleh akan dicampakkan pelbagai kesukaran dan penderitaan, lalu kembali kepadamu. Mereka sanggup bersusah payah di dunia demi kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Jadi tawaran Allah syurga menyebabkan mereka tinggalkan makan minum, tinggalkan maksiat, semata-mata sami'na wa ata'na, untuk nak meraih pahala di sisi Allah, nak melayakkan dia dikurniakan syurga oleh Allah. Tuan-tuan, psikologi cukuplah. Kita ada dua anak. Anak kita yang pertama, kita ajak pergi sebagai contoh Pulau Langkawi. Kemudian bila kita ajak pergi ke Pulau Langkawi, kita sewakan sebuah hotel 5 star yang cantik. Kemudian makanannya sedap, boleh mandi, swimming pool banyak, boleh naik kuda pergi mari. Dia rasa seronok di puncak. Makan sedap, minum sedap, tidur sedap, hebat segala-galanya. Kemudian dia pun pulang. Kita pulang bawa dia. Seorang lagi anak kita, kita tak ajak. Kemudian walaupun anak yang kita ajak tu cerita kepada anak yang tak ajak, tapi mungkin perasaan tu berbeza dua-dua. Lantas satu hari kita berkata kepada anak kita berdua, wahai anakku berdua, kalau kamu berjaya dalam peperiksaan dengan cemerlang, Abah akan hadiahkan kamu pergi ke Pulau Langkawi, duduk di hotel 5 star dan banyak kelebihan-kelebihannya. Maka kita dapati anak kita yang telah kita ajak bersungguh-sungguh untuk mentahqiqkan kejayaan kerana nak pergi ke pulau tersebut, Pulau Langkawi.
Tapi anak kita yang tak pernah pergi, dengar sahaja kita cakap, dia belajar tapi tak bersungguh. Dek kerana dia rasa perkara tu mungkin main-main je. Mungkin biasa, alah, biasa je lah. Tanpa sebarang jaminan, kekukuhan dan seumpamanya. Tak ada apa. Kenapa tuan-tuan? Kerana disitulah orang yang makrifah, orang yang kenal, orang yang faham. Kesungguhannya berbeza dengan orang yang tak tahu, kurang makrifah dan kurang faham. Yang keempat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yusfadu fihi maradatus syayatin fala yakhlisuna fihi ila ma kanu yakhlisuna ilaihi fi ghairi. Syaitan dibelenggu, tidak dibiarkan lepas seperti bulan lain selain Ramadan. Bulan lain syaitan ni bebas, tapi datang Ramadan. Saya duk perhati bulan Ramadan ni tuan-tuan, ada orang tu dia tak sedekah, tapi bulan Ramadan dia sedekah banyak. Ada orang tu bulan lain dia tak pergi semayang, semayang isyak, semayang apa-apa, tapi bulan Ramadan dia pergi ke surau, ke masjid kampung dia. Oh, sungguh bulan Ramadan. Itu kesan bulan Ramadan ni, pelik. Kenapa? Salah satunya kerana syaitan ditambak, jadi nak buat maksiat tu, semangat tu kurang sikit berbanding pada bulan lain. Yang kelima, wa yughfar lahum fi akhir lailatin fi. Faqila lahu ya Rasulullah, ahiya lailatul qadar? Qala la, walakinnal amila innama yuwaffa ajruhu iza qada amalah. Maksudnya, yang kelima, mereka akan mendapat keampunan pada akhir malam. Ini bagi orang yang beramal. Artinya, setiap akhir malamnya maknanya kalau malam pertama, akhir malam tu dapat dah keampunan Allah. Lalu sahabat bertanya, apakah ini hanya berlaku pada malam qadar, malam Lailatul Qadar je? Jawab Nabi SAW, tidak. Tetapi orang yang melakukan kebaikan sesungguhnya akan diberi pahalanya, ditunaikan pahalanya apabila selesai dia beramal. Dah dia selesai, dah semayang tahajud, semayang witir, semayang apa, maka layaklah dia mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, ini jelas menunjukkan kepada kita betapa besarnya pahala pada bulan Ramadan ini dan Ramadan itu sendiri. Kalau kita tengok, Ramadan itu sendiri mempunyai banyak kelebihan. Antaranya ialah, katakan kalau kita beribadat, kita tawaf, kita umrah pada bulan Ramadan, apa yang kita dapat hasil daripada kita tawaf pada bulan Ramadan itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Abbasin, umratun fi Ramadan ta'dilu bihajjatin aw qal haji ma'i. Melaksanakan umrah pada bulan Ramadan menyamai haji, atau dalam satu riwayat lain, mengerjakan haji bersamaku. Hadis ni riwayat Al-Bukhari, riwayat Muslim dan juga riwayat Ahmad. Maknanya kita disuruh untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sungguh-sungguh. Kita disuruh beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melakukan pada bulan Ramadan, termasuklah kita melaksanakan umrah. Istimewanya umrah pada bulan Ramadan ni tuan-tuan macam buat haji dah. Macam buat haji. Dan yang menakjubkan lagi, Nabi ni dia sayang kat kita. Sebab kalau orang tanya kita, awak apa benda yang awak nak? Kita kata, saya nak pergi Mekah buat haji.
Tapi mungkin kita akan diberi satu lagi pilihan yang amat hebat. Orang tanya kita, apa yang awak nak pada bulan apa yang awak nak kalau awak pergi Mekah buat haji? Kita jawab, saya nak kalau boleh saya pergi Mekah dengan tok guru saya, dengan guru ni, dengan tok alim ni, dengan tok imam ni. Kita akan rasa seronok. Dengan syekh ni, dengan syekh tu. Dan kalau kita pergi Mekah, kita tanya pula orang pada tu, kau pergi Mekah ya? Kau pergi dengan siapa? Kata, pergi gitulah, pakar biasa. Aku Alhamdulillah boleh pergi dengan tok guru ni, dia bimbing A to Z. Daripada awal sampai balik, oh seronoknya pergi Mekah. Ni kita cerita tok guru. Tapi Nabi sebut, siapa yang melakukan umrah pada bulan Ramadan, seolah-olah dia melakukan haji bersama dengan aku. Orang di Mekah kalau boleh haji dengan Rasulullah SAW ni, kalau kita baca sejarah Hajjatul Wada', macam mana sahabat yang murabbi agungnya, mursyidnya adalah Rasulullah SAW, dia lakukan ibadat dengan sesungguh-sungguhnya. Jadi hadis ni adalah riwayat Bukhari, Muslim dan juga Ahmad. Oleh kerana itu, kita hendaklah bercita-cita, tapi 1000 kali sayang, tahun ni Allah uji kita dengan wabak COVID-19 menyebabkan umrah tak dapat dilakukan kerana kesukaran wabak yang sedang mengganas yang membawa kepada kematian bukan sekadar di Malaysia tapi di Saudi sendiri pun. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita akan bincang berkenaan dengan kelebihan amalan di bulan Ramadan. Dalam riwayat Salmanul Farisi secara marfu' antara lain menyebut, man tatawwa'a fihi bi khaslatin min khisalil khair kana kaman adda faridatan fi ma siwahu wa man adda fihi faridatan kana kaman adda 70 faridatan fi ma siwah. Hadis yang disebut dalam Mishkah Al-Masabih. Mafhumnya, siapa yang melakukan satu amalan sunat, maka seolah-olah dipahalakan dia seperti melakukan satu yang wajib. Sunat dan wajib ni tuan-tuan jauhnya jarak. Begitu jarak sekali. Nilai kita sembahyang sunat dengan kita sembahyang fardu jauh yang amat sangat. Nilai puasa Ramadan sehari dengan puasa sunat sehari jauh bezanya. Tapi bila masuk Ramadan, nilai yang sunat itu telah dikira setaraf dengan fardu. Baik. Mungkin orang tanya, bagaimana pula kalau orang tu melakukan satu fardu, macam sembahyang zuhur katakan, sembahyang asar katakan, seolah-olah dia tunaikan 70 fardu. 70 kali sembahyang zuhur, 70 kali sembahyang asar. Letih tuan-tuan. Pahalanya cukup besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bulan Ramadan ini adalah bulan di mana terbezanya antara orang saleh yang beriman dengan orang munafik. Wal iyaz billah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, azallakum syahru ramadhan hadza bimahlufi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma marra 'alal muslimina syahrun huwa khairul lahum minhu wa la ya'ti 'alal munafiqina syahrun huwa syarrul lahum minhu innallaha yaktubu ajrahu wa thawabahu min qabli an yadkhul wa yaktub wizrahu wa syaqahu qabla an yadkhul. Hadis ini riwayat Imam Ahmad dan juga Baihaqi. Allah naungkan kepada kamu dengan berlabuhnya tirai bulan Ramadan. Bila bulan Ramadan datang, Allah naungkan
bulan Ramadan ini dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumpah, sungguh bila datang Ramadan, sabda Nabi, tiadalah berlalu ke atas orang Islam bulan yang lebih baik bagi mereka daripada bulan Ramadan. Tak ada satu bulan pun yang lebih baik daripada bulan Ramadan. Tuan-tuan, kita tengoklah bulan Ramadan ni, dia lain. Tak nafikan bulan haji tu baik, tapi bulan haji tu yang terasa sangatnya adalah orang yang pergi ke Mekah. Tapi bulan Ramadan, orang duduk di kutub utara, selatan, barat, timur, Afrika, Amerika, Jepun, selama mana dia orang Islam, dia rasa memang luar biasa kalau dia orang yang saleh. Dan tidak kepada orang munafik lebih teruk daripada bulan Ramadan. Orang munafik bulan Ramadan dia gelisah, Allah susahnya, bajet lari. Biasa boleh makan tapi tak boleh makan. Dahaga dah, susah dah. Dia akan gelisah, dia akan pening, dia akan rasa kepayahan macam-macam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menulis pahala ganjarannya sebelum menjelmanya bulan, dan menulis dosa serta kehinaan sebelum masuknya bulan Ramadan. Bagi orang yang beriman, belum masuk Ramadan, dengan semangat berkobar-kobar untuk lakukan pelbagai bentuk ajaran ketaatan yang wajib dan yang sunat, itu pun Allah tulis dah kebaikan-kebaikan. Samalah seperti kegelisahan orang munafik bila nak masuknya Ramadan, kesukaran dalam hidupnya, maka dosa dan kehinaan juga berlaku kepadanya. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang beriman, yang cintakan Ramadan, cintakan beramal untuk bulan Ramadan, dan jadikan Ramadan sentiasa membawa kebaikan dalam hidup kita. Jadilah Ramadan pada kali ini lebih baik daripada sebelumnya. Jadilah pada bulan Ramadan kali ini adalah bulan Ramadan yang mewajahkan kita sebagai orang mukmin yang hakiki, yang benar-benar mendapat dan mencapai la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu orang yang bertakwa. Kita insya-Allah sambung lagi perbincangan kita pada malam besok dengan izinnya, dan kita akan teruskan lagi perbincangan bulan Ramadan ini dengan tajuk murajaah Ramadan dan juga fikih siam, fikih puasa, untuk kita fahami dan kita lalui dalam hidup kita dengan lebih baik. Saya akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Allahumma ballighna ila Ramadan. Allahumma sallim Ramadana lana wa sallim Ramadana lana. Allahumma tasallamhu minna li Ramadan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Zal Jalali wal Ikram, tasallamhu ya Allah minna mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati nikmatik wa jami'i sakhatik. Allahumma inna na'udzubika min kulli bala'in wa waba'in wa dhiqin wa hammin wa fitnatin wa ghammin. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Na'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, ishfi mardana warham mautana wa afi mubtalana. Allahumma ishfi mardana warham mautana wa afi mubtalana. Allahumma ishfi mardana warham mautana wa afi mubtalana. Allahumma rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal masir. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum
warahmatullahi wabarakatuh.